Okey, 11.32 minit pagi waktu ini. Hari Selasa, waktunya sekarang untuk bijak wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Anda boleh sertai kami, talian kami 0326927939. Juga boleh berinteraksi menerusi Facebook, caranya bernama Radio 24 ataupun SMS R24. Terus dengan komen dan juga soalan anda, hantarkan ke 32728. Tajuk kita hari ini, pulihkan keuangan untuk tahun 2013. Okey, dan bagaimana caranya, bagaimana tipsnya, semestinya kita bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Syu Ya, hari ini? Alhamdulillah sihat. Salam Okey. ceria. Ceria Salam selalu. bijak sana bijak sini. Okey, hari ini tentang memulihkan keuangan Doktor. Mungkin itu perkara yang agak sukar untuk dibincangkan, untuk dilakukan terutamanya oleh dalam kalangan masyarakat kita pada waktu ini. Tapi hari ini bersempena juga dengan bulan terakhir di bulan tahun 2012 ini. Mungkin Doktor ada sendiri tips yang ingin dikongsikan bersama dengan pendengar kita, bagaimana caranya untuk kita mengenal pasti dahulu kelemahan yang ada dalam sistem keuangan kita. Ya, jadi hari ini banyak yang saya ingin kongsikan ya. Sekarang ini dah bulan 12. Kita nak masuk ke tahun 2013. Kita jangan tunggu last minute. Ini yang penting untuk kita ingatkan pada hari ini. Jangan tunggu akhir untuk berbuat sesuatu. Apabila nasi telah menjadi bubur, dia akan payahlah dalam soal-soal kehidupan kita ni kan. Jadi dalam bulan 12 tahun 2012, kita perhatikan dahulu kat mana sekarang ni yang sesak atau kita dah kopak atau yang kita panggil apa lagi ya, putus wang atau apa lagi bahasa lain yang orang selalu cakap. Dah kering poket tu. Kering poket dan sebagainya lah tu. Yang apa yang selalu kita cakap hari-hari tu kan. Kat mana sebenarnya problem tersebut ni, kat mana sebenarnya problem ini terjadi, di mana dahulu start dia, kat mana punca dia yang kita mempunyai masalah ini. Ya, hari ni kita fikirkan, sebab setiap kita yang mempunyai masalah kewangan mesti ada punca. Kadang-kadang punca dia mudah saja. Punca dia adalah kepada sikap boros. Kadang-kadang sikap dia adalah sikap sebab nak tunjuk lebih pada orang. Itu sikap dalaman kita. Dan selalunya problem-problem kewangan selalunya lah terjadi akibat problem-problem emosi. Memang banyak problem emosi tentang kewangan. Terlalu ikut kepada kehendak. Terlalu ikut kepada emosi, kepada kehendak. Kadang-kadang bila sedih pergi belanja duit, bila happy pun pergi belanja duit. Jadi apabila kita emosi, kita tak dapat berfikir dengan secara waras. Ya. Jadi kebanyakannya problem-problem kewangan kita bermula sebenarnya dengan problem-problem dalaman kita, iaitu problem-problem emosi kita yang tak dapat dikawal. Doktor, kita ada pemanggil di talian untuk waktu ini bersama dengan Cik Nizam. Assalamualaikum Cik Nizam. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat pagi, salam ceria Cik Nizam. Ya, selamat pagi. Ya. Halo. Ya, Silakan. Ya, saya nak bertanya. Ya. Boleh cakap dengan Dr. Niki? Ya, boleh. saya. Okey. Bagaimana cara untuk mendisiplinkan diri untuk membuat simpanan, secara personal? Okey. Nak disiplinkan diri ya? Saya. Okey. Alright. Okey, InsyaAllah saya jawabkan. Terima kasih. Okey. Ya, Okey. memang bagus Cik Nizam tanya ni, kerana ini juga adalah salah satu topik saya nak bercakap hari ni. Kalau kita nak disiplin untuk simpan, kadang-kadang kita tak boleh disiplin diri kita. Kita perlukan orang luar untuk mendisiplinkan kita. Ya, contoh dia, kalau kita buat simpanan dulu-dululah, saya sendirilah masa muda dulu rajin menyimpan. Tetapi apabila memerlukan kewangan, cepat betul pergi untuk keluarkan. Ya, contoh saya simpan duit dalam bank. Kemudian bila perlu aja, kita pergi ambil kat situ. Sebab kita tahu kat situ ada duit. Sebab kita tahu kat situ ada duit. Jadi kita tak boleh mendisiplin. Kadang-kadang kita nak simpan duit, lepas tu kita pergi beli barang lain. Atau ada benda lain yang jadi prioriti pada kita, kan? Jadi sekarang, hari ni, kita kalau nak menguasai disiplin diri dalam kewangan, kita memerlukan third party atau orang luar untuk tolong kita, bantu kita untuk disiplin. Okey, contoh dia, kalau selalu yang saya bercakap di radio dan di TV adalah mengenai auto debit. Cik Nizam, sejak saya mengenal apa itu auto debit dan saya mencari tempat-tempat wang yang saya tak boleh mengambil semula dengan mudah, di situlah timbul disiplin saya secara tak langsung mendisiplinkan diri. Contoh dia adalah saya auto debit, contoh bulan-bulan tolak gaji.
Dan walau apa pun terjadi, benda tu terpaksa dilakukan. Sebelum saya sempat nak pergi ke duit tu dah ditolak dan dimasukkan ke tempat-tempat yang tertentu. Jadi auto debit adalah salah satu cara yang sangat baik bagi orang yang memulakan untuk belajar mendidik diri untuk menyimpan. Kemudian tempat tu pula jangan tempat yang terlalu senang, yang isi orang boleh terus dapat duit kalau nak jual balik. Kita tak nak. Contoh dia yang bagus dan disiplin lah EPF kan. Duit EPF kita yang kita simpan ni melalui apa gaji. jadi pun kena simpan. Kena tolak simpan. juga. Kena tolak juga. Itu bagus. Kemudian nak ambil balik, Allah susahnya kalau kita nak ambil balik kat EPF. Kita kena tunggu umur 50 atau 55 baru boleh keluar. Dan ada nak guna untuk rumah, nak guna untuk komputer, nak guna untuk sakit, kena ada apply letter, pula pergi hantar. Agak sukar sikit. Jadi kat situ kita boleh disiplin. Jadi kat situ kita akan kata, tak nak lagi ambil kat tempat ni dulu. Pergi cari tempat lain dululah yang lagi mudah, betul? Jadi untuk penyimpanan, katalah yang penting untuk seorang kita ni, simpanan persaraan sangat penting kerana suatu hari nanti semua orang akan bersara. Semua orang akan tak boleh bekerja sebagai sekarang. Jadi kita pergi simpan tempat yang tak boleh diambil dengan mudah, macam EPF. Dan di mana kerajaan dah keluarkan baru-baru ini skim persaraan swasta. SPS. Skim persaraan swasta ini sama macam penyimpanan di dalam EPF, prosedur dia, iaitu kita simpankan duit, ada akaun A, akaun B. Akaun A 70%, akaun B 30%. Setiap tahun kalau nak bawa keluar, selepas 12 bulan menyimpan, kalau terpaksa nak bawa keluar, hanya boleh bawa keluar 30%. 70% tak boleh. Jadi benda ni dapat mendisiplinkan kita. Dan kita pula buat secara auto debit. Tolak gaji kita, masukkan saja dalam skim persaraan swasta. Jadi Cik Nizam, check it out, ambil sikit masa untuk memahami skim persaraan swasta ini, sangat bagus untuk anda. Dan juga cara yang lagi satu adalah ambil takaful. Kita membayar kepada takaful juga sedemikian. Kena tolak. Kalau tak lapse, kita kena ada sedikit denda lah. Kalau lapse, makna lapse tu kalau kita tak boleh membayar kan. Dan juga apa yang kita dah simpan tu nanti dah cukup matang baru kita boleh ambil, atau jika berlaku dia jadi macam pelaburan dia juga. jadi macam satu bentuk pelaburan jangka masa panjang juga. Jadi sistem begini adalah satu sistem yang mendisiplinkan saya di waktu saya mula untuk menyimpan. Dan mendisiplinkan ramai orang di sekeliling saya. Dua cara ini cara hebatlah untuk mendisiplinkan diri. Terima kasih Cik Nizam. Satu soalan yang mantap. Itu saya rasa disiplin yang cukup baiklah untuk mengikat kita sekarang ni kan, daripada terus berbelanja dan berbelanja. Saya tertarik pada apa yang doktor cakap tadi berkaitan dengan emosi dan sebagainya kan. Kalau kita sedih kita belanja, kita suka kita belanja, putus cinta pergi belanja lagi. Dapat cinta pun belanja. Dapat cinta belanja orang lain juga. Jadi itu antara mungkin haluannya yang agak membazir kan, dan juga membuatkan kita ni kadang-kadang tak sedar duit kita dah habis banyak tu dah belanja orang, makan itu ini dan sebagainya. Jadi mungkin itu perkara yang cukup besar. Dan mungkin antara perkara lain doktor, contohnya lah kalau dia ingin melakukan ataupun memulakan perniagaan tapi gagal, dah itu dikira sebagai kelemahan dalam sistem keuangan. Macam mana tu Dia macam mula nak berniaga, mungkin ingin memulakan sesuatu yang baru, wang yang banyak. Gunakan wang yang banyak tapi gagal dalam perniagaan tersebut. Kan itu juga sebagai faktornya. Betul. Jadi kita ni sebenarnya kalau bab berniaga, ini yang ramai orang di Malaysia ni dan juga banyak keratan akhbar saya baca, adalah kebanyakan orang bila dia nak bersara baru dia cari satu perniagaan, nak berniaga. Kemudian dia ambil semua duit-duit dia yang disimpan selama dia bekerja dahulu untuk berniaga di waktu persaraan. Di situ kadang-kadang kerana kita belum cukup ilmu, belum cukup pengalaman dan sebagainya, maka duit tu hangus. Banyak yang terjadi begitu, Syuhaida. Jadi sekarang ni kita nak kata, nak belajar berniaga, kita mulakan dari kecil-kecil. Dan jika nak berniaga besar-besaran, mesti ada mentor. Ilmu, mentor dan sistem. Itu yang saya selalu sebutkan. Macam doktor sebut juga sebelum ini, tak semestinya kita perlu memulakan perniagaan dengan wang cukup besar. Tapi dengan RM1 saja boleh kita boleh memulakan perniagaan. Betul. Kita dari ada kecil kita simpan bagi dia banyak. Kita ada Encik Yusof di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Apa khabar Sigi? Alhamdulillah, Encik Yusof. Salam ceria. Alhamdulillah. Salam ceria, doktor. Doktor, saya nak bertanya sikit lah, doktor, sempena kita nak mulakan tahun baru tahun depan kan? Ni nak minta bantuan dan sikit tips lah daripada doktor ni. Okey, berkenaan dengan penyusunan gaji lah, doktor.
Okey, di mana contoh kalau kita mempunyai sebuah gaji pendapatan, di mana pendapatan kita ni orang kata apa? Yalah, biasa kita ni orang kata golongan marhain ni kan, gaji tak berapa nak ada. Kan, perbelanjaan tu lebih daripada gaji kan. Ya. Jadi penyusunan gaji tu kira macam susah nak diatur tu. Ya. Jadi maksudnya bila setiap bulan pendapatan kita tak cukup. Maksudnya dia punya kos tu lebih daripada kita punya gaji. Ya. Jadi boleh tak doktor bagi sikit panduan doktor? Sebab apa biasalah kita ada hutang, kita ada perbelanjaan rumah apa semua kan. Ya. Jadi untuk menyimpan tu memang sukar. Tak nampak. Sebab apa memang benda-benda tu semua memang perlu. Kadang-kadang ngam-ngam, kadang-kadang tak cukup. Ya. Tu boleh tak minta doktor bagi panduan sikit doktor? Okey. Baik. Terima kasih Cik Yusof. Okay, sama-sama. So insya-Allah saya dapat tolong Cik Yusof ni kan. Bagi pengetahuan ramailah pendengar-pendengar saya sendiri ya. Saya sebenarnya ada suatu ketika dalam hidup saya, gaji saya dan suami saya, dua orang adalah 350 ringgit. Dolar. Masa tu dia dibayar di UK. Okey. Jadi dia 350 pound. Tapi samalah sebab kita nak beli makanan di situ. Jadi 1 pound dia sama macam RM1 kita kalau kita dibayar RM350. Ya, sama aja. Maknanya terlalu sedikit. Saya pun terperanjat apa melihat gaji RM350 ini lebih sukar daripada seorang pelajar. Dan pelajar dibayar untuk seorang. Ini 2 orang, suami dan isteri. Jadi kan Cik Yusof, tips saya adalah pertama adalah mesti cari cara untuk naikkan gaji tu. Jadi apabila saya bersembang dengan suami saya waktu kita baru kahwin di London, so saya sebagai isteri terpaksa membantu suami dan dengan blessing daripada suami saya, persetujuan suami saya keluar untuk mencari kerja. Jadi saya berjalan berbatu-batulah untuk ke tempat kerja saya setiap hari dalam sejuk, menangis kadang-kadang tepi jalan hanya untuk nak dapat 300 lagi ekstra. 300 ekstra pula tolak dengan train dia, dengan lanan, dengan makan. Yang tinggal agaknya 100 saja at last, tapi still benda itu meningkatkan lagi juga total suami isteri bekerja tadi. Jadi pertama, jika kita tak cukup, tak ada jawapan lain, jawapan dia adalah mesti X masuk pada kita membuat perniagaan kecil-kecilan atau OT atau cara kerjaan lagi satu untuk tambah. Untuk orang di luar negara macam dekat UK tu, mereka biasalah ada 3 atau 4 pekerjaan, kadang-kadang ada 5 pekerjaan untuk masukkan lagi sampingan kepada perbelanjaan mereka. Sebab memang kita tak boleh hidup kalau dia ngam-ngam atau dia macam tadi yang Cik Yusof kata, lebih daripada gaji sebenarnya kos kehidupan kita. So Cik Yusof, tip pertama, cari jalan untuk increase pendapatan lebih, untuk naikkan pendapatan tu dahulu. Sama ada suami, isteri, anak-anak, gabungkanlah kita punya kederat supaya kita dapat tingkatkan kita punya income, pendapatan kita. Kemudian apa yang saya buat dahulu dan saya baca daripada buku-buku, dan dari situ saya mengolah kembali financial makeover kepada diri saya. Walaupun gaji 350, campur sana sini saya punya sikit, tak sampai pun 500, tapi kita berjaya hidup 3 tahun di London itu dengan terurus, kerana kita lihat pula dari segi perbelanjaan. Saya ingat lagi saya kalau ke supermarket mesti ikut betul-betul apa yang saya tulis. Ada list dia. Ada list apa yang saya nak minggu tu. Saya tak boleh terlari daripada tu. Lari bajet. Jadi saya ingat saya tulis. Kadang-kadang kami bila shopping tu, sama ada nak beli susu atau nak beli roti. Dia sampai ada sama ada. Sama ada nak ni atau itu. Kalau nak muffin, tak payahlah beli susu dengan yang ini. Beli yang ini sahaja. Jadi dari situ kita memang mengolah betul-betul garis panduan kepada perbelanjaan kita. Dan kita cari tempatnya yang betul-betul orang kata mewah lah. Maknanya RM1 boleh dapat berbagai. Jadi kita jangan pergi ke tempat yang mahal. Kita cari waktu-waktu kita hari Minggu tu, kita pergi cari tempat. Akhirnya kita pasti akan jumpa satu tempat yang orang menjual dengan kadar yang elok pada kewangan kita. Bermakna kita balik kepada pengurusan kita yang balik dengan cara yang betul. Kita tak boleh just nampak je kedai nak pergi beli susu. Sebab antara kedai ni dengan kedai tu kadang-kadang RM2-3 berbeza. Kadang-kadang RM5 berbeza tau.
Jadi kita tak boleh begitu. Kita kena pergi tengok tempat yang betul-betul memberikan kewangan yang setimpal dengan kewangan kita. Ya, Cik Yusof, I hope itu dapat menolong Cik Yusof. Dan satu ketika dahulu saya juga melalui ini dan dengar-dengarkanlah bijak wang selalu. InsyaAllah ya, kita akan dapat memberi perbelanjaan kita tu kurang daripada gaji kita dan akhirnya kita dapat menyimpan. Okey, kita ada Encik Man di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya nak cakap video ni. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak tanya pasal financing ni doktor. Ya. Sebab saya ni pemandu teksi. Ya. Kita ni dapat cash hari-hari, dapat duit hari-hari kan. Ya. Tapi macam kita ni tak ada simpanan macam JLBSP ke, tak ada apa kan. Mana saya nak selitkan atau nak asing duit tu menjadi duit simpanan doktor? Okey. Nak bisingkan diri lah maksud saya kan. Sebab kadang-kadang bila kita dah buat sesuatu, dah simpan sikit, besok kereta rosak pula, kena keluarkan sikit. Macam mana doktor? Saya minta pendapat doktor lah doktor. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih Cik Man. InsyaAllah saya tolong bantu. Okey Cik Man, bila kita buat simpanan, kan pertama kan kita ada segitiga kewangan. Segitiga kewangan, paling bawah maksudnya paling basic adalah penyimpanan takaful. Sebab apa? Ini penting. Kononnya, contohlah ya, konon kita sakit. Kita nak kena masuk hospital. Kat situ kita perbelanjaan yang tinggi. Kat mana kita nak ambil? Betul? Jadi sebab tu kita kena ada takaful diri kita untuk apabila kita sakit. Ataupun kalau lah, janganlah sebut benda ni tak baik tapi terpaksa sebut. Mungkin kalau cacat dan sebagainya. Jadi bantuan tabungan takaful akan menolong kita serta-merta. Serta-merta dia akan dapat tolong kita. Sebab itu dalam segitiga kewangan, prinsip pertama adalah membeli takaful dahulu. Walau sedikit apa pun, belilah takaful tu dahulu. Kemudian tingkat yang kedua, lepas takaful, kita kena set up kita punya duit yang kita panggil duit emergency, kecemasan. Contoh yang tadilah Cik Man dah bagi tahu, kadang-kadang kereta breakdown ini tanpa kan. diduga. Tanpa diduga benda ni terjadi. That's why kita kena letak duit kecemasan kita aside dah lah satu tempat. Ya. Kemudian kita mesti persaraan. Sebab apa? Kita bekerja bukan untuk hari ini sahaja. Kita bekerja juga untuk bila kita bersara besok. Ya. So kita nak simpan juga kat persaraan. Jadi kat situ kita nampak kita ada 3 tabung lah. Kalau kat sini yang saya cakap tadi, takaful, kecemasan, persaraan. Jadi kita kena disiplin. Macam tadi Cik Nizam kata, macam mana nak disiplin. Pergi letak tempat ni yang susah sikit untuk diambil, kecuali untuk kecemasan yang mudah. Kecemasan kena letak tempat mudah. Jadi kalau kan untuk selit duit simpanan, ingat Dr. Niki selalu sebut formula kaya Dr. Niki 50-50. Kalau boleh ya, simpan Cik Man, separuh hari ni katalah dapat tolak-tolak bayar teksi semua segala, katalah free kita punya duit untung RM100. Katalah InsyaAllah Cik Man rasa lebih pada tu. Tapi saya gunakan RM100. Then 50 tu tarik siap-siap. 50 untuk simpan, pecah pada 3 tabung tadi. Dan kemudian 50 ni okeylah kita nak beli barang, nak makan dan sebagainya. Dan kalau kita biasa buat macam tu, kalau tak boleh 50 pun, kadang kita buat 70-30. Tapi kita ada juga duit yang kita panggil tarik. Ingat tak? I kata tarik daripada wallet, tarik daripada poket kita tu, pergi simpan dia. Bila simpan mula-mula tu, kalau boleh harian tau. Cik Man kalau nak cepat kaya, nak cepat jadi better dalam financing, hari-hari pergi ke bank. Sebab you memandu teksi lagi senang. You memang bergerak. Jadi you stop sebelum pukul 5 tu, stop dekat somewhere, dekat bank, pergi masukkan dulu dalam akaun biasa dulu Cik Man. Kemudian once you ada dah duit, you buat auto debit tadi, masuk skrin persaraan, masuk tempat-tempat lain sebagai takaful dan sebagainya tu. Urus setiap hari, baru kita rasa bersemangat. Ya. Okey, Encik Embun pula di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Diki. Ya, Puan. Ya, apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Dah seronok nak dekat dengan tahun baru. Betul. Saya Alhamdulillah ikut tunjuk ajar doktor. Dapatlah put aside untuk anak-anak punya barang persekolahan. Bagus. Senang sikit hati bila awal-awal dah mula, selalunya masa musim-musim lepas, tahun lepas,
saya selalu hujung bulan baru nak Disember sudah lagi 2-3 hari baru nak beli. Saya nak minta nasihat Dr. Niki. Saya dulu ada buat bisnes yang tak berhasil. Jadi ada ambil loan. Jadi kalau Dr. Niki tahu tak, kalau macam saya nak buat bayaran balik, tapi macam loan tu dia kata dia dah cakap kena bayar balik 4,000 setiap bulan contohnya. Tapi saya hanya mampu 2,000 dan saya tengah usahakan untuk Dr. Niki cakap tadi, kita cari lagi duit untuk menjanakan, sebab kalau macam tu sampai bila pun tak dapat nak menyimpan, takaful semua. Jadi Dr. Niki rasa saya boleh pergi balik ke institusi tu minta kelonggaran asalkan saya bayar. Boleh ke macam tu, Doktor? Boleh. Ini sebenarnya thank you Puan Embun, terima kasih. Sebab tajuk kita dah pulihkan kewangan menjelang 2013. Jangan kita bawa bad debt kita atau hutang-hutang sampai masuk 2013. 2012 ni kita nak kena make sure kita dah cantik lah dalam kewangan kita. Jadi kita ada sebut dalam salah satu daripada rancangan saya tahun ni mengenai bagaimana untuk hilangkan diri daripada bankrupt dan situasi sikris dan jika ada berhutang yang banyak. Dan saya dah nyatakan dalam rancangan tersebut, dan hari ini saya nak ingatkan sekali lagi, berbincanglah dengan institusi kewangan tersebut. Jangan kita tak angkat telefon dia bila dia call, jangan tak layan surat dia bila dia hantar. Benda ni akan membawa kita emosi, tadi saya cakap emosi, tekanan juga. Jadi apabila ada masalah gini, tak apa, tak perlu kita malu. Orang semua ada masalah kewangan. Setiap orang akan melalui. Tak payah kita malu. Kita call aja orang tu, kata kita tak dapat menghadapi pembayaran ni, jumpa officer dia dengan dia punya bank dia, kita pergi buat baru punya baru punya kalender. Dia akan bagi kita lagi murah, kadang-kadang diskaun pun dia bagi. Puan Embun So kalau buat baik-baik sikit kok dengan bank, dia bagi diskaun you, diskaun. Baik, di studio juga kita bersama dengan 3 orang sebenarnya bakal jutawan. Mungkin sudah bergelar jutawan juga mereka ini, bersama dengan Hadi Saiful, bersama dengan Nur Syahira Syam dan juga Saleha. Okey, apa yang boleh kita kongsikan bersama dengan mereka bertiga ini? Mungkin boleh mereka ceritakan kepada kita perancangan mereka, dan juga mungkin sebelum ini ada kisah-kisah yang mungkin boleh anda kongsikan bersama dengan pendengar kita tentang keuangan. Kita mulakan dengan Hadi. Silakan Hadi. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Bercakap pasal 2013, saya selama lepas pada graduate sampai sekarang dah bekerja umur dekat 10 tahun. So dari proses tu, daripada start bekerja kita survive, proses of surviving, and try to find income, just stable. Lepas tu dah stable, kita mesti tercari-cari something yang nak fulfill dreams kita, which is salah satu ikut kata Rasulullah lah, which is perniagaan. So apa yang terletik pasal 2013 ni, sebab saya bekerja all the time sampailah masih lagi bekerja. Tapi saya masih sambil-sambil tu setelah baca buku Robert Kiyosaki, buku yang rasanya ramai orang baca. Okay, saya apa yang tertarik dalam buku tu buatkan saya nak melibatkan ni dalam bidang perniagaan adalah sebelum berniaga kita kena belajar 4 benda ni dulu. Yang pertama dari segi perakaunan, which is saya sendiri daripada perakaunan UiTM. So saya belajar mengenai macam mana kita nak manage pengurusan kewangan. Tapi kadang-kadang bila kita belajar pun kadang kita tak reti. Kalau kita tak ada mentor yang bagus. Yang kedua mengenai distribution, pengedaran barang, logistik and so on. Yang ketiga melalui marketing, sales and marketing. Dan yang terakhir yang paling susah yang mana saya buat sekarang, saya rasa ramai orang setuju dengan saya, pengurusan manusia. So bila kita mahir dan proses pekerjaan tu ada proses pembelajaran bagi saya. So lepas tu saya rasakan dah tiba masanya dengan ada mentor seperti Dr. Niki untuk saya mengorak langkah untuk start dalam bidang perniagaan. Memang benar pada peringkat awal kita akan rasa macam agak takut-takut, which is kebanyakan kita nak melibatkan perniagaan akan rasa sedemikian, which is kita kena berani. Dalam perniagaan kita kena berani. As usahawan kita kena berani. So setelah menerima daripada guideline pada buku ni, dan itu menarik perhatian saya untuk start belajar berniaga. Dan dari situ bila saya start 2013 ada something yang untuk mengubah nasib kita. Dengan cara berniaga sahaja saya nampaklah untuk diri saya kita dapat mengubah nasib kita, which is bekerja tak salah, tapi bagi saya ada proses pembelajaran, dan dari situ kita boleh mengorak langkah. Okey, bagaimana pula dengan Syahira dan perancangan 2013 bagaimana? Okey, salam sejahtera. Saya Syira.
Okey, perancangan untuk 2013 ni sangat-sangat detail sebab 2012 ni saya dah banyak buang duit saya kepada yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan macam mana tu? Ikut emosi ke apa? Yes, yang emosi bermakna saya berbelanja tak mengikut keperluan kita. Keperluan lah, maknanya kita memenuhi kehendak sahaja. Yes, memenuhi kehendak saja. So membazir terlalu banyak lah. So duit yang untuk 2012 ni saya rasa untuk 2013 kita kena lebih terperinci untuk berbelanja. Contohnya macam kita pakai kereta. Kita cuma fikir kita pakai kereta, tapi kita ada juga minyak kereta dan ada juga servis. Yes, tol dan yes, tol dan sebagainya lah. Kalau dulu saya cuma so yang itu semua saya dah ambil tahulah daripada 2012 ni saya dapat pengiraan awal-awal. Okey, maknanya 2013 untuk ganti balik perbelanjaan 2012 macam tu. Yes. Okey. Mesti teruja kan nak masuk 2013 ni kan? Of course. Macam mana pula? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Salihah Fadil. Okey, untuk 2013 ni saya memang sangat-sangat tak sabarlah nak menjelang tahun baru ni kan. So sebab kat sini macam Dr. Niki cakap tadi, kita kena disiplin. So memang kalau yang sebelum 2-3 tahun sebelum ni kan, kita simpan tu memang ada niat tu nak menyimpan tu kan. Tapi tak disiplin. Disiplin tu tak ada. Betul lah kalau macam Dr. Nika tadi, kita kena cari tempat yang memang susah nak keluar. Lepas tu macam kalau kita tahu tempat tu senang nak keluar, sebab kita fikir nanti nak guna, maksudnya kita tak jadilah nak menyimpan tu maksudnya. Goal kita tak sampai. So kat sini saya syorkanlah pada semua yang mendengar kan, kita kena cari tempat yang betul-betul tempat yang kita boleh menyimpan dan memang susah nak keluar, dan untuk kita capaikan kita punya goal. Then lagi satu matlamat saya, tahun depan saya nak meluaskanlah saya punya perniagaan ni. Okey. Menarik sebenarnya. Boleh saya tambah sikit? Silakan. Saya tertarik dengan perbincangan Dr. Niki tadi. Kenapa saya bekerja dan saya meniaga? Saya buat perbandingan antara dari segi percukaian. Sebenarnya kalau kita berniaga, amount cukai yang kita bayar, walaupun salary yang sama, amount pendapatan yang sama, dengan kita bekerja dan kita berniaga, cukai kita bayar untuk berniaga lebih rendah. Itu yang menarik perhatian saya untuk melibatkan diri dalam bidang perniagaan sebenarnya. Doktor, mungkin boleh juga kita kongsikan soalan untuk minggu ini, Doktor. Alright. Okay, so soalan pada minggu ini ialah bagaimanakah cara untuk kita memulihkan kewangan kita menjelang 2013? Ini soalan tak ada ABC. So, daripada perbincangan kita tadi, saya harap pendengar-pendengar dapat berbagai cara untuk memulihkan kewangan. Kenapa? Apabila kita dah pulihkan kewangan kita, barulah kita dapat menguasai kewangan kita. Dan insya-Allah kita dapat menguasai kewangan pada 2013 ini. Okay. Dan saya juga ingin ingatkan kepada skim persaraan swasta yang telah diluluskan oleh kerajaan kita. Please ambillah pergi ke internet dan bercakaplah dengan konsultan-konsultan untuk mengetahui tentang skim persaraan swasta, kerana setiap individu mendapat RM3,000 pelepasan daripada cukai setiap tahun menerusi SPS. Okey, baik. Terima kasih. Last sekali saya ada Financial Makeover 2013. Sesi 1 hari pada 29 Disember 2012. Lebih kan kepada mempelajari bagaimana kita ingin menguasai semula kewangan kita menjelang 2013. Kalau ada apa-apa pertanyaan, sila telefon Syahirah 016-624-3044. Saya bersedia membantu semua yang mendengar. Okey, semestinya di Facebook Dr. Niki juga akan tertera segala maklumat berkaitan dengan seminar berkenaan. Okey, baik, kita akan kembali minggu hadapan insya-Allah untuk bijak wang dan terus bersama dengan kami di siaran bernama Radio 24. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.